Assalamualaikum and hi. Kami dari kumpulan 2 iaitu kumpulan Slurp and Slay akan membentangkan e-portfolio kami. Sebelum mula, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Farah Huda binti Mazlan dan nama matrik saya BG23110357. Untuk jenis vertikum, kami memilih untuk menjual produk minuman iaitu food and beverage, manakala untuk jenis industri kami memilih industri minuman. Untuk jenis produk dan perkhidmatan, produk yang kami jual ada 4 iaitu Grape Vitagen, Ribena Sprite, Kicai Ice dan Sun Valley Combo. Manakala perkhidmatan yang kami sediakan adalah sejenis self pick up dan cash on delivery (COD). Seterusnya, mengenal pasti agia perniagaan. Bagi perkhidmatan pelanggan, Slurp and Slay telah menawarkan 2 jenis perkhidmatan iaitu perkhidmatan cash on delivery atau self pick up. Bagi lokasi untuk menjual haruslah kawasan yang lebih strategik untuk memudahkan menarik lebih banyak pelanggan. Sebagai contoh, di laluan hadapan kafeteria UMS Car. Bagi carta organisasi, pengurus besar membantu untuk mengawal dan mengurus masalah dengan profesional. Selain itu, memantau perniagaan agar berjalan dengan lancar. Pengurus kewangan bertanggungjawab menyediakan perancangan kewangan berasaskan keperluan perniagaan dan pelaburan sedia ada. Pengurus operasi bertanggungjawab untuk merancang, mengatur dan melaksanakan strategi operasi syarikat. Bagi pengurus pemasaran, ia merancang, menganjurkan, mengarahkan, mengawal dan menyelaras aktiviti mengenai jualan. Pengurus jualan termasuk merancang, melaksanakan strategi jualan, menguruskan pasukan jualan, menetapkan sasaran jualan dan menganalisis data jualan. Dan akhir sekali, pengurus akaun mengira kos pengendalian dan pengeluaran. Berikut adalah carta organisasi bagi Slurp and Slay yang didahului dengan pengurus besar, pengurus kewangan, pengurus operasi, pengurus pemasaran, pengurus jualan dan pengurus akaun. Seterusnya ialah 5.0 iaitu promosi. Slurp and Slay mempromosikan produk dengan menggunakan promosi atas talian iaitu dengan menggunakan platform seperti website di mana pelanggan boleh melihat maklumat dan gambar-gambar produk di website yang disediakan. Selain itu, platform seperti WhatsApp digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang ingin membuat pembelian secara pre-order. Begitu juga dengan aplikasi Instagram dan Facebook juga menjadi platform dalam mempromosikan jualan atau menyebarkan update-update terkini berkaitan Slurp and Slay. Bagi pencapaian Slurp and Slay, kami telah memperolehi sokongan sebanyak 21 pengikut di Instagram dan 5 pengikut di Facebook dengan 10 likes. Beralih kepada prestasi jualan, kami menetapkan target jualan sebanyak RM600, tetapi kami telah melebihi dan mencapai target ini dengan hasil jualan sebanyak RM1.114 dan 3%. Salah satu faktor kejayaan kami juga ialah kepuasan pelanggan. Kami menerima maklum balas yang positif dan ramai pelanggan berminat untuk datang semula dan membeli dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan hasil jualan sepanjang tempoh beroperasi iaitu bermula pada bulan 10 Mei sehingga 22 Jun. Tapi kami hanya membuat pembukaan gerai jualan sama ada secara fizikal atau secara atas talian dalam tempo 5 hari yaitu dari tanggal 10 Mei sehingga 11 Jun. Dan seterusnya kami mengambil peluang untuk membuat penghabisan stok selama 2 hari pada tanggal 21 dan 22 Jun. Kami menjalankan aktiviti jualan hanya dalam tempo 5 hari disebabkan waktu beroperasi perniagaan kami adalah setiap pada hari Jumaat, tidak termasuk dengan penglibatan jualan semasa program yang
sama ada kami terlibat ataupun tidak. Seperti pembukaan gerai semasa program tayangan Big Screen Piala Asia pada tanggal 11 Jun. Seterusnya saya lanjutkan dengan hasil jumlah jualan daripada keempat produk minuman kami, yaitu Grab Vitagen, Ribena Sprite, Ichai dan Orange Combo. Vitagen merupakan top menu jualan kami dengan permintaan yang banyak dan menjadi satu tarikan untuk peningkatan kami. Berdasarkan graf yang dipaparkan, graf menunjukkan sebanyak 27 cup jualan untuk Grab Vitagen, 32 untuk Ribena Sprite, 29 untuk Ichai dan Orange hanya 1 cup sahaja untuk jualan bulan Mei. Manakala untuk jualan sepanjang bulan Jun terdapat peningkatan secara drastik dengan permintaan yang banyak daripada pelanggan, yaitu Grab Vitagen sebanyak 67, 82 untuk Ribena Sprite, 72 untuk Ichai dan 19 cup untuk Orange. Walaupun catatan data menunjukkan hasil jualan Grab Vitagen lebih rendah, ini adalah karena kami menawarkan pilihan size cup, yaitu 22Z dan 16OZ, besar dan sederhana. Perubahan drastik ini berlaku karena perniagaan kami telah dikenali ramai khususnya dalam kalangan pelajar UMSK sendiri. Ini juga termasuk jualan bandel semasa penghabisan stok. Kami menawarkan jualan minuman size jug yang besar dengan harga yang. Seterusnya laporan keuntungan. Dengan kami telah mengalami keuntungan pada bulan kedua yaitu Jun, dan kami mendapati keuntungan negatif pada bulan Mei. Ini disebabkan perbelanjaan kos yang terlalu tinggi dengan modal permulaan sebanyak RM300 sahaja. Walaupun hasil jualan pada bulan Mei tetap menunjukkan prestasi yang positif, yaitu sebanyak RM289 dalam tempoh 2 hari, yaitu 10 dan 17 Mei. Pada bulan Jun pula kami menerima hasil jualan 4 kali lipat daripada jualan Mei, yaitu sebanyak RM825.30 dengan kos perbelanjaan yang lebih rendah. Ini kerana kami telah menyiapkan stok jualan lebih awal pada bulan Mei untuk kegunaan sehingga hari tarikh perniagaan kami beroperasi. Dengan ini catatan data menunjukkan jumlah untung bersih selepas tolak jumlah kos untuk bulan Jun adalah sebanyak RM563.55 dan jumlah untung bagi keseluruhan jualan adalah sebanyak RM318.84. Selanjutnya kami juga telah membuat kunci kira-kira atau balance sheet dengan hasil yang seimbang. Tidak hasil tetap kerana kami hanya membuat peminjaman peralatan daripada sektor yang terdapat di UMSK termasuk kafeteria. Inventory juga tiada kerana kami berjaya menjual semua aset jualan dalam tempoh 2 hari penghabisan stok, dan tunai sebanyak RM505.31. Tiada liability kerana kami tidak membuat sebarang peminjaman atau hutang daripada mana-mana organisasi. Manakala equity iaitu modal berbaki RM186.47 dan untung bersih sebanyak RM318.84 dan menjadikan jumlah kedua aset dan liability serta equity seimbang dengan jumlah sebanyak RM505.31. Oke, yang seterusnya adalah segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan ini kami hanya membuat kajian segmentasi psikografi dalam kalangan pelajar maskal. Dalam tempoh 2 bulan beroperasi ini, kami telah mendapati pelajar maskal lebih selesa untuk membuat pembelian secara fizikal berbanding dengan atas talian. Ini juga disebabkan kami memilih tapak lokasi jualan yang strategik, di mana ini merupakan kawasan laluan bagi pelajar maskal sendiri. Ini juga berdekatan depan dengan kafeteria dan laluan kerap yang digunakan. Kami juga memiliki data yang menunjukkan 12 daripada 16 pelajar lelaki lebih selesa untuk membuat pembelian secara fizikal berbanding atas talian, dan perempuan 8 daripada 16 pelajar perempuan lebih selesa membuat pembelian secara fizikal. Ini juga dipengaruhi oleh jarak
jarak daripada kolej kediaman perempuan adalah lebih jauh daripada pelajar lelaki. Di samping itu, kami juga mendapati hasil jualan secara atas talian adalah lebih rendah dibanding secara fizikal. Ini adalah karena kami pernah membuat hal sedemikian pada tanggal 17 Mei, yaitu hari kedua pemilihan kami beroperasi. Dan kami dapati volume daripada pelanggan adalah lebih sedikit berbanding secara fizikal. Oleh itu, semua ahli kami bersepakat untuk membuat jualan secara fizikal bagi mendapatkan hasil yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Mahira, nomor matriks biji 23110218. Saya akan menerangkan tentang jenis masalah yang kami hadapi. Salah satu cabaran utama yang kami hadapi adalah kos modal yang tinggi. Barangan modal untuk perniagaan ini terlalu mahal, dan kami menghadapi kesukaran untuk mendapatkan harga diskon daripada pembekal. Seterusnya, persaingan dalam pasaran adalah sengit. Terdapat beberapa kedai yang menjual produk serupa seperti di Pior dan Kesumba. Selain itu, kumpulan lain juga menjual air, menjadikan pasaran sangat kompetitif. Kemudian, keadaan produk yang mudah rosak. Sifat produk kami yang mudah rosak menimbulkan cabaran tersendiri. Beberapa bahan yang kami gunakan cenderung rosak atau basi jika tidak disimpan dengan betul, memerlukan pengurusan inventor yang teliti. Seterusnya, komitmen. Sebagai pelajar, kami menghadapi konflik komitmen. Dengan pelbagai tugasan akademik yang perlu disiapkan, masa untuk menjalankan perniagaan menjadi terhad, menyukarkan kami untuk mencari hari yang sesuai untuk menjual produk. Akhir sekali ialah lokasi. Mencari lokasi yang strategik untuk menjual air merupakan satu lagi cabaran. Kami menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti dan mendapatkan tempat yang sesuai dan berkesan untuk operasi jualan kami. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang solusi berkaitan masalah yang kami hadapi. Yang pertama ialah kos modal. Untuk mengatasi masalah kos modal yang tinggi, kami telah mengambil dua pendekatan. Pertama, kami mengamalkan perkongsian kos di kalangan ahli kumpulan, membolehkan kami mengumpul sumber keuangan. Kedua, kami telah mula mengambil tempahan awal, membantu kami mengurus aliran tunai dengan lebih baik dan mengurangkan risiko keuangan. Yang kedua ialah saingan. Bagi menghadapi persaingan sengit, kami telah merancang strategi dua hala. Kami akan mengadakan pelbagai promosi untuk menarik pelanggan. Selain itu, kami juga memperkenalkan pilihan add-on atau tambahan bahan untuk air kami, memberikan nilai tambah untuk membezakan produk kami daripada pesaing. Yang ketiga ialah keadaan produk yang mudah rosak. Untuk menangani isu produk yang mudah rosak, kami telah mengambil langkah proaktif dengan menyewa peti ais di kawasan berdekatan. Ini memastikan produk kami sentiasa disimpan pada suhu yang sesuai, mengekalkan kesegaran dan kualiti. Yang keempat ialah komitmen. Mengenai cabaran komitmen sebagai pelajar, kami telah merancang jadual yang sistematik di mana semua ahli kumpulan dapat bekerja sama. Ini membolehkan kami mengimbangi tanggung jawab akademik dan perniagaan dengan lebih efisien. Akhir sekali, yang kelima yaitu lokasi. Untuk menyelesaikan isu lokasi, kami telah melakukan kajian pasaran dan memilih kawasan yang strategik dan bersesuaian untuk operasi kami. Lokasi ini dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti kemudahan akses dan persaingan setempat. Dan akhir sekali adalah cadangan untuk pembaikan bagi bisnes kami ialah yang pertama, menggunakan konten marketing, iaitu untuk menarik minat lagi pelanggan untuk membeli. Sebagai contoh, penjualan secara langsung di platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan TikTok. Dan yang kedua, pemberian free gift. Hal ini salah satu cara yang terbaik untuk menarik minat pelanggan. Sebagai contoh, free gift gula-gula. Dan akhir sekali, pemberian giveaway. Kepada pelanggan tetap yang telah membeli sebanyak 10 kap air akan mendapat 1 kap percuma.